iPad sini. Naik mode. Supaya tak ada orang call. Cik duduk. Terbalik lah. Mana nak ni? Kau ni dulu. Dah buat DND. Ha? Takut orang call. Okay. Tak, ni terbalik. Dia kita try buat mirror ni tak boleh. Macam mana nak mirrorkan dia? Mirror apa? TV ni kita nampak terbalik tapi dalam skrin nampak betul. Lah dia tak boleh buat betul lah. Kena guna belakang. Kena belakang. Pusing belakang. Pusing belakang, daripada okey, betul. Cuma kena betulkan, kena pusing. Kena taruh ni. Nampak? Balik ni. Tu. Okey tak? Nampak tak? Betul nampak langit. Pakai itu dah. Pakai ni? Kamera live ada situ. Macam ni boleh kot. Ni tak semestinya ni, dia kena duduk ni apa? Boleh? Kalau yang tu dari arah sini nice lagi. Tak apa, dia duduk tepi pun tak apa tu. Kamera tu stay lah. Background je. Biar dia okey. Tadi kabel bawah tu. Oh dah live. Power stand. masuk. Live ha. Okey. 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 Boleh lah. Cara duduk. Cara duduk supaya tak selingkat. Supaya dia tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distract. Nampak Kena nak rotate Nampak? Okey. Nampak ni? Okey. Nampak ke? Tak nampak ke? Dia kena komen ke dulu. sana sikit. Ke sana sikit. Tak boleh kursi ke sana sikit supaya tak nampak. Okey. Okey. Saya nampak. Sorry. Nak tak ke mana? Belah sana ke? Okey tu. Okey. Okey. Boleh? Tekan dah. Kau nampak dia ni sekejap lagi. Sekejap. Okey. Nampak botol-botol? Dah. Okey. Okey, boleh tolong share semua dulu. Tolong share. Sementara kita kejap lagi slide. Daniel. Sini. Ada pada dia kerja. Ni nampak sini. Mesin iPad tu Daniel. Kau duduk situ. Demo untuk baca sini. Okey. Tak apa. Okey. Hot di belakang. Nanti dia control. Okey, ajak orang lain masuk dulu. Cepat. Saya bagi masa 1 minit ni. Okey. Ni like Okey, boleh mula? Boleh mula? Setengah je tak? Okay, ready to go? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersiaran bersempena dengan Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya 6 hari ni. Sebab semua orang dah puasa 6. Siapa yang belum berpuasa 6, silalah berpuasa secepat mungkin sebelum nyawa ditarik oleh para malaikat. Okey, so hari ni kita ada masa setengah jam saja untuk kita bercerita tentang tajuk kita hari ni, iaitu Kaya Itu Mulia. Ini live FB, Instagram yang dibawakan oleh KAB Gold Dynamics Sendirian Berhad, insyaAllah. So boleh minta tolong ramai-ramai lagi tolong share di Instagram KAB Gold Dynamics Official, di page KAB Gold Dynamics Sendirian Berhad,
Lepas tu juga saya live sampingan di page saya Khairul Anwar Basri Al-Hafiz. Okay. So boleh tag kawan-kawan, boleh share, boleh cari lagi siapa lagi yang boleh kita share sama-sama ilmu dan juga manfaat yang banyak dari ini. Kerana yang paling penting sekali, di akhir sesi kita nanti kita akan ada cabutan bertuah. Kalau boleh tengok tepi ni, ada 3 hadiah utama. Ada pembakar roti, ada dapur. Masya-Allah, baiknya Kak Biko Dan ada dapur, ada periuk-periuk dapur periuk-periuk. Periuk. Lepas tu kita ada mini electric steamer. Ada steamer. Wah, mewah Siapa jadi penonton kita hari ni macam-macam dapat Okey, tapi yang penting mesti terlebih dahulu menjawab soalan yang kita akan berikan di akhir sesi kita nanti. Okey. Alright. Okey, boleh kita mula sekarang Okey. Alright. Okey, so tajuk kita hari ni ialah kaya itu mulia. Okey, so kenapa kaya itu mulia? Okey, kenapa kaya itu mulia? Kenapa kaya itu mulia? Okay, kita tengok dulu kenapa kaya itu mulia? Okay. Yes, kekayaan ni kita kena ingat bahawa dia boleh menjana kekayaan di akhirat. Okay. Kekayaan di dunia ni dia boleh menjana kekayaan di akhirat. Janganlah kita panggil apa? Terkeliru jangan ingat kaya ni tak bagus, miskin lebih baik. Nanti bila kaya kita jadi sombong dan sebagainya Tapi sebenarnya kaya ni adalah satu benda yang sangat-sangat bagus lah. Kalau diberi pilihan kepada saya nak jadi kaya ke nak jadi miskin, for sure saya akan cakap nak jadi kaya. Tak ada orang yang jadi miskin Tak ada orang yang jadi miskin. Semuanya nak jadi kaya. Lepas tu ada orang cakap kalau kita kaya nanti susah lah nak masuk syurga Sebab apa? Sebab banyak tanggungan, banyak soal jawab pula. Jangan ingat orang miskin tak ditanya Jangan ingat orang miskin tak dipertanggungjawabkan. So semua orang pun dipertanggungjawabkan. Dan semuanya bergantung kepada amalan masing-masing dah. Dia bukan tengok kita kaya atau miskin, tetapi dia bergantung kepada apa amalan kita yang kita buat selama ini di dunia. Okay. So prinsip yang saya pegang ialah kekayaan di dunia boleh menjana kekayaan di akhirat. Kekayaan di dunia boleh menjana kekayaan di akhirat. So biarlah kita kaya dua-dua lah. Kaya dua-dua. Paling bagus kaya dua-dua lah. Dunia kita kaya, di akhirat pun kita kaya. Kalau tak dapat kaya di dunia tapi kaya di akhirat, itu pun sudah cukup bagus. Tapi jangan sampai kita miskin di dunia, miskin juga di akhirat. So apa manfaat bila kita jadi kaya? Okey, kaya ni berkait dengan maruah dan harga diri. Maruah dan harga diri. Orang yang kaya ni maruahnya lebih baguslah dari segi ekonomi Harga dirinya lebih tinggi Sebab apa? Sebab tendensi ataupun kita panggil apa, kebarangkalian untuk orang-orang yang tidak kaya ni, maksudnya tak ada duit ni, kebarangkalian dia untuk meminta-minta tu lebih tinggi lah. Okey, so saya nak sebelum saya teruskan kepada semua yang tengok kita pada hari ni, live kita hari ni santai-santai boleh komen suara saya okey ke tak sebenarnya? Takut saya cakap seorang diri. Tolong komen saya di sini dan suara saya okey. Saya di sini, suara speaker okey Tolong komen. Tolong komen. Saya rasa okey. Semua orang dengar Ada yang tak okey? Dah okey lah? Ada yang tak okey? Kenapa tak okey? Suara slow. Suara okey je. Sebab kat sini kita menggunakan teknologi iPhone iPhone ni dia boleh menangkap suara dari jarak yang sangat jauh kecuali kalau ada kamera yang bukan iPhone. Okay. Okay, so saya rasa suara generally okay kot. Yang tak okay tu saya rasa kalau tak dengar mungkin masalah di handphone tuan-tuan, bukan masalah saya So betulkan masalah masing-masing. Sebab saya rasa
yang setakat yang saya dengar ni suaranya okey saja. Okey? Alright? Okey. So yang pertama, maruah dan harga diri lah. Orang yang kaya ni, maruahnya bukan kita cerita maruah yang secara general, kita cerita maruah secara keuangan. Orang yang ada duit ni dia tak payah dah nak minta-minta, tak payah nak rayu-rayu, tak payah nak meminjam dan sebagainya. So orang yang tak ada duit ni dia kenalah buat semua tu. Kena minjam, kena minta dan sebagainya kan. So dia berkait juga dengan harga diri. So kaya itu lebih mulia lah, sebab kita tidak menggadaikan prinsip hidup kita, kita tidak menggadaikan maruah kita, harga diri kita semata-mata untuk wang. Okay? Alright. Yang kedua, kaya ni juga bagus, manfaat dia adalah bukti kekuatan ekonomi, terutamanya kepada kita sebagai orang Islam. Orang Islam kena kuat ekonomi lah. Kita kena ada sumber ekonomi kita sendiri, kita kena rajin bekerja, kita tak boleh bergantung kepada orang lain dan sebagainya. Dan ini juga sebenarnya adalah aspirasi daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat zaman baginda. Kekuatan ekonomi lah yang menyebabkan Islam di waktu itu maju dengan pesat. Maju dengan pesat. Sebagai contoh, kalau kita nak cerita tentang perang, zaman Nabi SAW, kalau kita nak cerita tentang perang, tak ada kekuatan ekonomi, kita tak akan boleh pergi berperang. Sebab apa? Sebab dengan ekonomi lah kita boleh membeli senjata, supply alat-alat peperangan dan sebagainya kan. Okay, so dengan kekuatan ekonomi ni, sahabat-sahabat yang kaya-kaya ni semua akan menolong perjuangan Rasulullah SAW. Dan ramai sahabat-sahabat yang terkenal dan yang kita kenal, okay, dan termasuk juga dalam 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Mereka adalah orang-orang kaya yang berada di belakang perjuangan Islam, perjuangan Rasulullah SAW. So tak betul lah kalau kita kata kaya dia tak bagus kan. Mesti bagus. Untuk agama, dia adalah sumber dan juga bukti kekuatan ekonomi kita sebagai orang Islam. So kaya kena ada lah, kena ada. Okay? Yang ketiga, dengan kekayaan juga kita boleh memberi zakat dan juga sedekah. Macam mana nak bayar zakat kalau miskin kan? Ataupun macam mana nak bagi sedekah dengan banyak tanpa ada rasa tapi dan tanpa ada rasa tak cukup, melainkan dengan kita mempunyai duit yang banyak. So semua orang kena ada tekad dan azam untuk jadi orang kaya lah, orang kaya. Okey, yang keempat, dengan kekuatan ekonomi, kekuatan duit, kita boleh menyebarkan dakwah dan juga ilmu dalam keadaan yang lebih baik. Bayangkan teknologi yang ada hari ini, yang simple macam Facebook, macam Twitter, macam TikTok, macam IG dan sebagainya, juga memerlukan duit tau. At least nak beli phone, gadget kan, nak beli kamera, nak beli internet kan, wifi, nak beli mic kan. Kalau tak ada duit nak beli mic macam mana? So penonton pun dah tak dengar kita bercakap. So tak ada duit nak beli mic macam tu kan. Tapi saya yakin hari ni phone kita bagus, tak perlu mic Okay. Alright. So perlu untuk menyebarkan dakwah dan juga ilmu dengan lebih baik. Kita tak akan berkira untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu pengetahuan walaupun tanpa ada bayaran daripada sesiapa sekalipun. Sebab apa? Sebab kita ada duit sendiri kan. Bayangkan kalau kita tunggu peruntukan sana, peruntukan sini, pinjaman sana, pinjaman sini, bantuan zakat lah, sumbangan sebagainya, maka pastilah perjalanan dakwah dan juga ilmu tu akan tersangkut-sangkut kan. So sekarang bila kita ada duit, kita boleh buat bila-bila masa, anytime, tanpa menunggu orang, tanpa tunggu peruntukan lulus. Kita keluarkan duit kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita ada kekayaan. Yang kelima, bila kita kaya, kita boleh buat ibadah dengan lebih selesa. Bayangkan orang yang pergi sebelum ni umrah haji, duduk pakai package yang biasa-biasa dengan package kayangan kan, harga 200-300 ribu package haji. Mesti ada perbezaan, keselesaan di antara keduanya. Dan sudah pastilah orang yang membayar dengan lebih mahal itu keselesaannya lebih tinggi. Dan sudah pastilah kebarangkalian untuk buat ibadah dengan selesa tu lebih baik. Macam orang pergi musafir naik first class, business class dengan ekonomi. Bayangkan kan, first class ekonomi, first class dengan business class, boleh tidur berbaring.
Tapi orang yang duduk ekonomi terpaksa tahan lah, duduk macam dalam bus express tu kan. Kalau gerak ke belakang sikit je, sakit dia punya leher, dia punya tengkuk di belakang ni kan. Tapi orang yang duduk di business class, duduk di ekonomi di first class, mereka boleh tidur dengan nyenyak, tidur dengan keadaan berbaring, dan bila turun daripada kapal terbang, mereka kurang letih dan juga boleh fokus kepada pekerjaannya, termasuklah ibadah-ibadah yang nak dilakukan. So, ini antara manfaat-manfaat yang menyebabkan akhirnya dia membuktikan bahawa betul lah kaya itu adalah suatu kemuliaan. Okey, miskin itu satu benda yang kalau kita boleh usahakan untuk elak, maka kita elakkanlah. Dan ada cara dia macam mana kita nak elak. Okey, dan kita boleh sebenarnya keluar daripada kemiskinan. Saya tertarik dengan satu ayat Al-Quran. Sebenarnya kemiskinan ni bukanlah ketentuan. Ini pun satu poin yang perlu kita fikir. Ada satu ayat surah An-Najmu. Surah An-Najmu Allah Ta'ala kata wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dialah yang menciptakan kekayaan dan juga kecukupan. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dialah yang menciptakan kekayaan dan juga kecukupan. Ayat-ayat sebelum tu dia lawan-lawan. Wa annahu huwa amata wa ahya, dia cerita dialah yang menjadikan kehidupan, dia menghidupkan, dia mematikan. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dia menjadikan orang itu ketawa, dia menjadikan orang itu sedih. Tapi sampai ayat kekayaan, sepatutnya dia menjadi kekayaan, dia menjadikan kemiskinan kan? Tak. Disebut wa annahu huwa aghna wa aqna, dialah yang menjadikan kekayaan dan dialah menjadikan kecukupan. Maksudnya ada orang kaya, ada orang tak kaya tapi cukup. Jadi di mana miskin? Miskin itu sebenarnya adalah mungkin disebabkan oleh diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita tak tahu macam mana cara nak jadi kaya. Kita berada dalam kemiskinan yang kita reda tak tentu pasal. Kita malas bekerja, malas berusaha dan sebagainya, menyebabkan akhirnya kita jadi orang yang miskin. Okey. So, macam mana cara jadi kaya? Okey, kita go to the next slide. Ada 5 cara Alice untuk menjadi kaya. Yang pertama, kerja di sektor yang menawarkan gaji lumayan. Kalau dulu banyaklah, sekarang dah terhad sikit. Kalau dulu orang cerita tentang kerja di sektor oil and gas, orang cerita kerja di bidang perhotelan, bidang penerbangan kan, jadi apa ni? Jadi pramugara, jadi pilot, kan dan sebagainya kan. Ada orang yang jadi macam-macam lah. So, bekerja di sektor yang menawarkan gaji lumayan, di bidang perbankan contohnya kan, itu antara sektor yang menawarkan gaji yang lebih daripada biasa. Lebih daripada biasa. So, tuan-tuan sekarang boleh pilih dan arahkan anak-anak nak kerja di bidang apa, sektor apa, supaya akhirnya boleh jadi kaya dengan pendapatan yang sangat banyak. Okey? Yang paling banyak sekali jadi CEO lah. CEO apa? CEO bank tu kan, gaji ratus-ratus ribu sebulan. Okey. So, kena kerja keras, usahakan lorongkan anak-anak ataupun tuan-tuan sendiri kalau masih muda untuk kerja di sektor yang menawarkan gaji lumayan. Yang kedua, ini yang orang kadang-kadang tak tahu dan tak sedar. Sebenarnya kekayaan itu datang daripada apabila kita melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Perniagaan. Okey. So nak berniaga ni sebenarnya kena berniaga. Nak kaya ni sebenarnya kena berniaga lah. Siapa-siapa saja kalau kita tengok dia berniaga biasa-biasa je, contohnya berniaga nasi lemak kan dan sebagainya, tapi sebenarnya dia lebih kaya daripada orang yang makan gaji. Sebab apa? Sebab dia ada potensi untuk untung lebih daripada 100% kepada modal dia. Itu perniagaan. So nak tahu lebih lanjut nanti kita akan cerita lain kali. Kita ada 30 minit saja. Okey, yang ketiga. Yang ni istimewa kepada semua orang. Macam mana nak jadi kaya dengan cara yang mudah, tanpa ada modal dan sebagainya, tanpa ada pendidikan tinggi, tanpa perlu berniaga dan sebagainya. Yang ketiga, kita kena latih diri kita menyimpan secara istiqamah. Menyimpan secara konsisten. Menyimpan secara konsisten. Kalau siapa yang tak ada duit dan sebagainya, bukan itu faktor kekayaan, tetapi kalau dia pandai menyimpan, maka inilah orang yang akan kaya terlebih dahulu. Akan kaya terlebih dahulu. Sebagai contoh, saya selalu buat contoh. Orang yang gaji RM10,000 dengan orang yang gaji RM5,000. Pada pandangan kita, gaji RM10,000 lebih kaya lah kan. Tapi sebenarnya bukan yang RM10,000 lebih kaya. Dia nak tengok berapa banyak yang disimpan daripada gaji.
Contoh bila kita kata orang yang 10,000 simpan 500 dengan orang yang kerja 5,000 gaji 5,000 simpan 500, mana lebih kaya? Nampak macam sama kan 500-500. Tapi sebenarnya orang yang gaji 5,000 lebih kaya sebab 500 simpanannya itu mewakili 10% daripada gaji. Tapi bagi orang yang 10,000 gaji, 500 hanya mewakili 5% saja daripada gaji. So, orang yang menyimpan lebih banyak, mereka akan kaya lebih cepat daripada orang yang gaji banyak tetapi menyimpannya tak boleh. Alright, nombor 4, cara untuk kaya. Kena libatkan diri dalam pelaburan. Kenapa saya letak nombor 4? Tak letak nombor 1? Sebab ramai orang keliru, ramai orang salah anggap, ilmu tak betul. Mereka ni sibuk nak melabur kan. Rupa-rupanya melabur ni datang last kali. Selepas duit dah tak jadi masalah bagi kita, selepas kita dah selesa dengan apa saja income, selepas ada duit lebihan, selepas kalau kita melabur, kita boleh tidur nyenyak. Ini kesilapan orang. Kadang-kadang dia dapat duit pencen, dia dapat duit bonus dan sebagainya. Mereka ni guna duit tu untuk melabur dulu sehingga tidur pun tak nyenyak sebab duit tu je yang ada. So kita letakkan melabur ni di tempat terakhir. Okey, nombor 4 Sebab apa? Sebab dia adalah pilihan terakhir selepas ada lebihan duit. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, okey, melabur ni pula biar signifikan dia punya jumlah tu. Kalau kita ada duit 1,000 melabur, tak kaya kita tak kaya. Dan dari sudut return juga, melabur ni dia tidak memberi bulanan yang besar. Cuba tuan-tuan cari pelaburan yang memberi pulangan yang besar. Tak ada. Kalau kita tengok fixed deposit dan sebagainya, semuanya lebih kecil daripada 5% setahun. Kalau kita cari yang lain-lain, ASP, tabung haji sebagainya, lebih rendah daripada 10% setahun. Dan carilah mana-mana pun unit trust sebagainya, dia tak akan pergi lebih daripada 15% setahun. Okay? So tak kaya sebenarnya. Kecuali pelaburan kita itu juta-juta. Kalau kita ambil 10%, kita ada 1 juta melabur, kita dapat 100,000. Itu kaya lah. Tapi kalau kita ada 1,000, 10% hanya 100, tak kaya 100. 100 ni macam duit SB kita lah. Masuk kan, duit kita SB kita ada dalam 10,000. Okay, declare dividen contohnya 5%, 10,000, RM1,500. RM500 tuan-tuan. Pergi keluarkan duit, beratus punya panjang kan. Dapat 500, tuan-tuan pergi singgah kedai nasi Arab, belanja kawan-kawan makan, ambil 200. 300 je tinggal. So tak akan kaya dengan pelaburan sebenarnya, tetapi dia kaya dengan lebih cepat. Saya suka cadangkan nombor 2 kalau tuan-tuan ada anak berisiko, berniaga, ataupun nombor 3 iaitu cara menyimpan. Sikit-sikit, walaupun sikit tapi alamat jadi banyak. Dan last kali cara jadi kaya, nombor 5, kahwin dengan orang yang dah kaya lah. So kalau bagi yang bujang-bujang jangan terlalu gopoh memilih pasangan. Kalau orang yang nak dikahwin tu sama miskin saja dengan kita, saya cadang jauhkan diri. Kahwin dengan orang kaya lah, senang hidup kita. Senang hidup kita sebab orang tu dah ada duit. So kita akan jadi kaya. Alright? Okay, seterusnya. Nombor 1 dan nombor 2, dia akan jadi nombor 3. Nampak? Kalau kita kerja dengan gaji besar, lepas tu kita pula berniaga, kita juga tak akan kaya kalau kita tak pandai menyimpan dengan istiqamah. Menyimpan dengan istiqamah. Penyebab kepada kekayaan ialah kemampuan untuk menyimpan hasil secara berterusan. Seperti saya kata tadi, bukanlah gaji itu yang menentukan kita kaya atau tidak, tetapi berapa banyak lebihan gaji itu akan menentukan sama ada kita akan jadi kaya ataupun tidak. Okey? Alright. Pelaburan. Kalau kita dah ada duit banyak, lepas tu semua keperluan kita dah selesai, ada lebihan, baru kita pergi kepada pelaburan. Tapi kata Warren Buffett, never depend on a single income. Make investment to create a second source. Nampak tak? Itu second source tau. Single income ni mungkin datang daripada pelaburan, datang daripada perniagaan tadi, datang daripada gaji yang besar tadi. Tapi pelaburan ni datang lepas tu. Kita tak boleh buat dia sebagai main income. Pelaburan tak akan jadi main. Any point in time, pelaburan will never be a main income to any individual. Okay? Tak boleh jadi. Dan kita kena tahu, pelaburan ni berisiko tinggi dan memerlukan modal yang besar kalau kita nak dapat pendapatan yang lumayan. Sebab tu orang yang simpan emas kalau dia beli 1 gram emas lepas tu dia cakap, kenapa awak simpan emas? Saya nak melabur dalam emas ni. Berapa modal awak? 1 gram. Kan? 1
1 gram emas, harga emas naik RM2, untung dia RM2 je. Oh tak untung tu RM2. Tapi kalau dia ada 1 kilo emas, contohnya 1 kilo emas 1000 gram, kalau harga naik RM2, dia sudah naik keuntungannya RM2000. Sebab kita kata pelaburan ni dia berkait dengan jumlah modal yang kita keluarkan supaya kita mendapat pulangan yang lebih besar. Okey. Nabi SAW ada bersabda, ada 7 perbuatan yang terima pahalanya sampai kita mati, sudah mati. Yang pertama, orang yang membangunkan masjid. Okey, so nak bangun masjid kena ada duit lah. Okey. Dia tetap menerima pahala selagi ada yang solat dalamnya. Sebab tu kena ada niat. Semua orang kena ada niat. Kena ada niat untuk bangunkan masjid. Bukan kahwin tapi bangunkan masjid. Maknanya dirikan masjid, buat masjid. Kalau tak mampu buat seorang, berpakat ramai-ramai. Kalau tak mampu buat ramai-ramai, cari mana-mana pertubuhan kebajikan dan sebagainya kan, untuk kita salurkan duit supaya dia boleh buat masjid bagi pihak kita. Okey? Macam contohnya di KAB, kita ada pertubuhan KAB, semua orang boleh menyumbang. InsyaAllah saya berazam juga pertubuhan KAB akan membina masjid. Bila? Wallahualam, bila dah sampai masanya, kita akan bina masjid dan semua itu akan jadi pahala selagi mana ada orang solat dalamnya. Okey. Yang kedua, orang yang mengalirkan air sungai, selagi ada yang meminum airnya. Ini orang yang korek telaga dan sebagainya kan. Selagi ada meminum air itu, dapat pahala. Orang yang menulis Al-Quran, selagi ada orang yang membacanya, tulis Al-Quran, kalau ada tulis. Sama juga bila kita kata ada orang yang menulis dalam Facebook, menulis buku dan sebagainya. Okey, menulis, bila ditulis dia akan bukukan, bila ditulis ada di media sosial, selagi mana ada orang membaca, selagi itulah ada pahala baginya. Okey. Dan nak tahu lagi 4 lagi 7 perbuatan tu kan ada 4 lagi kan. Nanti saya kata 3 je. Kena tunggu sesi live akan datang. InsyaAllah kita akan bincang-bincang lagi. Okey, sebelum kita tamat hari ni, kita ada 5 minit lagi. Okey. Assalamualaikum. Okey, ada soalan? Masya-Allah. Assalamualaikum. Ya lah, Assalamualaikum. Betul? Waalaikumsalam. Okey, sebelum habis kita nak bagi ni hadiah bertuah ni. Tunjuk hadiah. Hadiah pertama pembakar roti. Hadiah kedua steamer. Hadiah ketiga kita ada, ya Allah, kepala serabut sekali. Hadiah ketiga kita ada periuk. Periuk. Okey, periuk Okey. Cara nak dapat hadiah, kena jawab soalan. Okey? Cara nak jawab, kena tulis di bahagian komen nama dan KAB code masing-masing. Kemudian tulis jawapan. Nanti kita akan pilih lepas tu kita akan umumkan dalam live yang akan datang. Okey? Tapi sekarang kita tulis dulu nama dengan KAB code masing-masing dengan jawapan. Okey? Maknanya boleh jawab semua soalan lah. Tulis sekaligus tulis sekaligus. Okey? Sementara Okey. ada soalan. Okey, tulis jawapan masing-masing di bahagian komen Okey, soalan pertama. Soalan pertama, dengar soalan pertama. Berapakah cara untuk menjadi kaya sebagaimana yang saya sebutkan dalam sesi tadi? Yang pertama. Yang kedua. Okey. Cara manakah yang paling mudah untuk menjadi kaya? Dan kenapa? Ini pendapat tuan-tuan sendiri Okey. Tadi soalan pertama ialah berapakah cara yang ada untuk menjadi kaya? Berapakah cara Kita nak tahu berapa je Okey, yang kedua, cara mana yang paling mudah dan menjadi pilihan anda semua? Dan kenapa anda pilih Anda pilih cara tu? Okey. Yang ketiga, apakah antara manfaat menjadi kaya? Yang pertama daripada slide, dan yang kedua daripada pengetahuan anda sendiri. Okey. Dalam slide tadi saya dah cerita ada beberapa manfaat jadi kaya. Tapi saya nak cerita, saya nak juga satu jawapan manfaat yang anda boleh fikirkan sendiri. Apakah dia manfaat untuk menjadi kaya? Okey. So tulis semua soalan dan jawapan anda di bahagian komen. Tapi terlebih dahulu tulis nama anda dan juga KAB code anda. Siapa yang belum lagi menjadi pelanggan berdaftar KAB Gold, kena daftar dulu di www.kab.my.
www.kbgold.my untuk mendapatkan KAB code masing-masing. Okey? Okey, so saya rasa cukup setakat itu dulu. Tapi saya nak bagi peluang kepada anda. Okey, jikalau anda semua ada apa-apa persoalan tentang KAB Gold, anda boleh tinggalkan di bahagian komen soalan. Nanti kita akan jawab dalam sesi live yang akan datang, insya-Allah, yang akan kita umumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu sahaja dari saya. Sebelum habis kita ada promo, ada beberapa promo. Yang pertama, promo kita ialah promo kempen combo kembar. Kempen combo kembar. Okey, kempen combo kembar iaitu tuan-tuan boleh dapatkan gold bar January dan February Special Edition dengan nombor siri yang sama. Okey, tuan-tuan boleh dapat nombor siri yang sama dan dengan diskaun pada gold premiumnya, iaitu sepatutnya bayar RM20 tetapi sekarang ni daripada RM40 gold premium bayar RM30 sahaja. Diskaun RM5 Okey, kena pergi kat website cari promo combo kembar. Tapi belum buka lagi, lepas bila nanti kita buka Okey, yang pertama. Yang kedua, promo yang kedua, kita ada promo kalau tuan-tuan ada akaun emas. Tak kira di syarikat lain ke, di bank ke dan sebagainya, tuan-tuan rasa macam nak beralih arah kepada akaun uncap emas KAB Gold, tuan-tuan boleh hubungi KAB Gold untuk mendapatkan caranya bagaimana anda boleh convert akaun emas tersebut kepada akaun uncap emas. Okey, akaun uncap emas tanpa apa-apa charge daripada KAB Gold. Okey, itu promo yang kedua. Promo yang ketiga, saya nak wawarkan sekali lagi, promosi wakil jualan untuk jadi Gold Advisor 15 gram uncap emas, untuk jadi Gold Manager 35 gram uncap emas, dan untuk jadi Group Gold Manager ada 120 gram uncap emas. Okey, itu adalah promo yang ketiga. Okey, yang promo yang keempat, jangan lupa kontes. Siapa lagi yang tak join kontes? Kita buat video kan? Video kontes tu. Siapa yang boleh buat video yang paling kreatif sekali, bergambar dengan produk-produk KAB Gold dan sebagainya, kita ada hadiah emas percuma untuk yang bertuah dan juga berjaya. Okey? Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan boleh pergi serbu dekat website kita www.kabgold.my. Tuan-tuan boleh memborong emas di sana. Stoknya sudah ada. Saya rasa dah makin surut sekarang sebab ramai orang yang dah membeli sekarang, harga emas dah makin naik. Okey. Okey. Oh, ada permintaan. Ulang soalan yang last. Okey. Saya ulang sekali lagi 3 soalannya. Soalan pertama ialah berapakah? Kita nak tahu berapa je cara-cara untuk jadi kaya macam yang saya sebut dalam sesi tadi. Soalan yang kedua, cara mana yang paling mudah? Okey, dan kenapa anda pilih cara tersebut? Yang ketiga, apakah manfaatnya bila kita jadi kaya? Pertama, daripada slide. Yang kedua, manfaat yang anda sendiri tahu. Bila jadi kaya ni apa manfaat? Okey? Alright? Okey, itu saja daripada saya. Oh, dah lebih 1 minit. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam live kita yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.